استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى أرواح والدينا لمشايخنا المعلمين الأستاذنا ولجميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. وقد قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yaqub. Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kamu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Alhamdulillah, yang pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan, kelapangan masa, kesihatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terpilih di kalangan orang yang memakmurkan rumah Allah, memakmurkan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengannya melayakkan kita untuk mendapat kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kuliah saya hari Isnin kemarin, tapi ada urusan tak sempat. Inilah yang dikatakan ketetapan ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kalau ikut saya kuliah juga di tempat lain, tapi mereka minta tangguh kerana di tempat mereka ada kes. Jadi dapat lapangkan masa untuk di sini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ni kita akan sambung ayat yang seterusnya untuk kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Hari itu kita habis 171. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi
washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Ayat 172. Sesuai dengan hari ini, isu hari ini berkaitan dengan makanan halal dan haram. Itu sebelum ni, pada ayat yang sebelum ni, ayat 169, Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah kamu daripada rezeki yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut hasutan ataupun bisikan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Dalam ayat 172 ini Allah berseru kepada orang beriman pula. Dulu berseru pada semua manusia bahawa makan makanan yang baik ini adalah perintah kepada semua manusia. Yang ni perintah kepada orang beriman. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kamu daripada segala yang baik, yang halal, yang kami rezekikan kepada kamu. Benda yang sama, pertama Allah seru pada semua manusia, tapi dalam ayat yang selepas ni, yang 172 ni, Allah seru kepada orang beriman. Kenapa demikian? Sedangkan makanan yang baik ni, macam yang disebut dalam tafsir yang lepas, adalah untuk semua manusia. Makan benda yang baik ini, memilih makanan yang baik ini adalah kewajipan ke atas setiap orang, tak kira orang Islam ke orang bukan Islam. Sebab dia ada kaitan dengan kesihatan. Dia ada kaitan dengan membina kehidupan manusia, makanan ini. Kan tapi dalam ayat ini, kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala seru kepada orang beriman makan benda yang sama juga, min tayyibat. Kalau hak sebelum ni halalan tayyiba, yakni min tayyibat, daripada benda-benda yang baik, ma razaqnakum, yang kami rezekikan kepada kamu. Kenapa dalam ayat ni Allah seru kepada orang beriman? Allah ulang balik suruh makan makanan yang baik kepada orang beriman, kerana bagi orang yang beriman, makanan ini bukan sekadar untuk kesihatan, untuk bagi tenaga, untuk hidup, tapi makanan ini ada hubung kait dengan ibadah. Dia ada hubung kait dengan ibadah yang difardukan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas manusia, khususnya ibadah-ibadah khusus ni. Sebab tu di hujung ayat tu dia kata, in kuntum iyyahu ta'budun, sekiranya kamu ni hanya menyembah Allah dengan sembah yang sebenar-benarnya. Maknanya makanan yang baik ini bagi orang beriman, dia ada kaitan dengan ibadah. Kita makan makanan yang haram ataupun makanan yang baik, yang pertama sekali dah tentu menjejaskan kesihatan. Bila kesihatan tak elok, susah nak ibadah, itu satu. Yang kedua, dari sudut batinnya, iaitu zahir, makan makanan tak elok dapat penyakit, susah nak ibadah, itu satu. Dari sudut rohnya, makan makanan yang tak elok, makanan yang haram, menyebabkan kita malas nak beribadah. Malas nak beribadah. Sebab apa? Apa yang kita makan tu dia jadi tenaga. Tenaga yang mai tu bukan tenaga daripada sumber yang elok. Jadi tenaga tu duk salur pikuk benda-benda yang tak elok. Sebab tu benda hak tak elok ni jauh mana pun, kalau orang hak jenis kaki cari makan makanan yang haram, dia akan cari benda yang tak elok. Walaupun benda hak tak elok tu susah nak dapat, duk jauh, susah nak dapat, tapi dia tetap cari juga benda tak elok. Pasal apa? Tenaga yang dia ada berpunca daripada yang tak elok, yang haram.
Tak kira lah, makanan yang haram ni dia ada dua jenis. Satu, makanan tu sendiri haram. Yang kedua, cara mendapatkannya haram. Makanan tu sendiri haram, yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Yang tu jelas haram. Yang kedua, makanan tu halal, tapi didapati dengan cara yang haram ataupun sumber yang haram. Mencuri, rasuah, pecah amanah dan sebagainya, juga menyebabkan apa yang kita makan tu jadi haram. Bila jadi haram, tenaga yang mai itu dia akan salurkan kepada benda-benda yang tak elok. Sebab tu kita bersemangat, kita rasa mampu, rasa kuat nak buat benda yang tak elok. Benda yang elok rasa malas. Benda yang elok rasa malas. Kita mampu untuk jogging, kita mampu kayuh sekat, kita mampu orang kata macam-macam kita mampu buat. Tapi nak main masjid berat. Sebab apa? Kena cek tengoklah. Kena cek tengok sumber makanan kita, sebab dia bagi tenaga. Itu satu, malas. Yang ketiga, kita makan makanan yang haram, bukan saja malas beribadat, tapi kita susah nak dapat khusyuk dalam ibadat. Susah nak dapat ibadat yang berkualiti. Kerana ibadat ni dia bukan semata-mata ibadat tu saja. Contoh kita solat, bukan tentang solat saja. Yang akan bagi solat kita kualiti itu bergantung pada semua benda, termasuklah persediaan awal kita untuk solat. Termasuklah dari segi ilmunya, termasuklah dari segi pakaiannya, termasuklah dari segi makanannya, termasuklah dari segi wuduknya, macam-macam yang akan mempengaruhi solat kita. Sebab tu ulama dalam menjelaskan berkaitan dengan cara mendapat khusyuk di dalam solat ini, kebanyakan ulama dia bahagi kepada dua. Yang pertama, persediaan zahir. Persediaan zahir. Persediaan zahir ni maksudnya zahir solat itu sendiri. Persediaan yang zahir, cara kita nak semayang macam mana, mata kita tengok kat mana, kita berdiri macam mana, kita boleh tak lenggok-lenggok badan dan sebagainya. Ulama kata hak ni khusyuk dari segi zahir. Jangan kata tak penting, penting. Sebab apa? Dua-dua, kita kena dua-dua penting, zahir dan batin dia. Hak batin baru mai pada apa yang disebut sebagai al-fahmu, at-ta'zim, ar-raja, al-haya. Imam Ghazali sebut 6 benda tu. Yang tu dia kata khusyuk, untuk dapat khusyuk yang batin, tumpuan hati kita, hudurul qalb, hadir hati di dalam solat. Tapi dia kena ada dua-dua. Hak zahir pun kena ada, hak batin pun kena ada. Barulah kita akan dapat khusyuk yang sebenar. Dan dua-dua benda ni adalah benda yang kita perlu usaha, bukan benda yang mai gitu saja. Jadi antara usaha yang kita bincang malam ni berkaitan dengan makan makanan yang baik yang kami rezekikan kepada kamu. Allah kata, ma razaqnakum, apa-apa yang kami rezekikan kepada kamu. Orang beriman kena ingat, apa saja yang kita dapat adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah sambung dalam ayat yang sama, Allah sambung washkuru lillah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Makanan yang baik, ingat itu adalah rezeki daripada Allah. Lalu apa yang perlu kita buat? Bersyukur. Sebab tu kita diajak doa selepas makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin atau minasyakirin. Dua-dua bolehlah, minal muslimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah bagi kami makan, bagi kami minum, dan menjadikan kami di kalangan orang-orang Islam yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ingat, kita makan tu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingat kata makan tu rezeki, yang pertama sekali kita tak tamak, dan
Sebab rezeki ni apa yang Allah bagi. Kita tak tamak dengan apa yang Allah tak bagi kat kita. Sebab kita duk berdoa tiap kali dalam solat ni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni wajburni. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita rasa cukup. Bagi kita rasa cukup dengan apa yang kita ada. Lalu apa yang Allah rezekikan pada kita, itulah yang kita punya. Tak payah kita duk tamak dengan hak orang lain. Bila tak tamak ni, orang yang tak ada sifat tamak ni, dia tak ada rasa nak cari dengan cara yang tak betul. Usaha, tapi dia tak ada nak pulun hak orang dengan cara yang tak betul. Yang kedua, bila kita ingat rezeki ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak membazir. Kita makanan kita pun kita tak membazir. Dan lagi satu, apa yang selalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran yang dia rezekikan kepada kita, dia suruh kita kongsi infak. Allah suruh kita infak apa yang dia rezekikan kepada kita. Lalu orang yang beriman, bila dia dapat makanan yang baik, dia tak tamak, dia bersyukur, dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak membazir, dan dalam masa yang sama dia teringat nak kongsi rezeki dengan orang lain. Sebab kongsi rezeki ni maknanya sedekah lah. Bahasa mudah kita kata sedekah. Sedekah ni satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala janji kepada kita, bukan saja dia nak bagi pahala, tapi dia nak ampun dosa. Ibadat yang Allah suruh kita buat, Allah tak suruh kita fikir soal pahala. Allah suruh kita fikir soal diampunkan dosa. Sebab tu siapa yang nak kehidupan dia tenang, saya teringat apa Tuan Guru kita, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, dia selalu pesan dalam mana-mana majlis, dia selalu sebut 3 benda yang jangan kita lupa. Yang pertama baca Quran, yang kedua solat duha, yang ketiga sedekah. Sedekah ni terutamanya sedekah pada waktu pagi. Sedekah pada waktu pagi, terutamanya kita hak mai subuh, sembahyang subuh, bawa duit sedekah. Sebab sedekah pada waktu pagi ini didoakan oleh malaikat. Malaikat berdoa supaya orang yang bersedekah pada waktu pagi ini, Allah lapangkan hidup dia, Allah ampunkan dosa dia, Allah permudahkan urusan kehidupan dia. Sedekah pada waktu pagi, malaikat tolong doa. Kita bayanglah kalau malaikat tolong doa. Malaikat ni lebih kurang macam sesuatu sulit lah. Kita kata kalau kata kita nak pergi jumpa menteri besar, pergi rodong jumpa menteri besar terus, dia tu tak layan lah, dia tak kenal kita. Tapi kalau kita dapat tangkap sesuatu dia tolong bagi, confirm dapat. Jadi dia tolong minta bagi kat kita. Jadi macam malaikat tolong minta bagi kat Allah, bagi kat kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Allah kata, kemudian Allah sebut washkuru lillah, dan bersyukur oleh kamu bagi Allah semata-mata atas barang yang menghalal ia bagi kamu, yang Allah rezekikan pada kita tu, kita bersyukur. Paling kurang pun lepas makan sebut alhamdulillah. Kalau tak ingat doa, panjang pun bacalah alhamdulillah. Kalau tak ingat juga, tanya anak-anak hak mengaji pasti. Mereka reti. Jangan mereka suruh kita baca sudah. Kita kalau baca Allahumma barik lana, itu cakap. Sebelum makan tu, doa sebelum makan tu cakap. Lepas makan lupa. Sebelum makan pasal lapar. Orang kata baca doa dulu, dan baca doa pasal nak makan. Tapi lepas makan dah kenyang, lupa gitu, lupa dah kita. Sebab tu Allah selalu berpesan, dengan rezeki yang dia bagi ini, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. In kuntum, ini ayat sampai Allah meletakkan syarat. Sekiranya, cara mudah kita nak faham, in kuntum ni maksudnya sekiranya kamu semua iyyahu ta'budun, hanya kepadanya kamu menyembah. Kalau kita ni orang yang hanya menyembah Allah,
Bila kita dapat rezeki, kita wajib bersyukur. Maknanya kalau kita ni orang yang tak bersyukur, mafhum mukhalafah daripadanya apa? Kita ni bukan orang yang hanya menyembah Allah, mungkin menyembah harta, mungkin menyembah pangkat, mungkin menyembah kedudukan, sehingga menyebabkan kita tak bersyukur pada Allah apa yang kita ada. Bahasa Arab ni dia ada dua macam tu lah. Dia ada mafhum muwafaqah, kefahaman yang bertepatan dengan ayat. Lagi satu dia pakai mafhum mukhalafah, kefahaman yang bertentangan dengan ayat. Maksud mesti sebaliknya. Kalau Allah kata kalau kamu hanya menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, kamu jadi orang bersyukur. Maknanya kalau kamu tak bersyukur, mungkin kamu sembah juga hak selain daripada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Takut kita jadi hamba kepada harta, hamba kepada kedudukan, hamba kepada pangkat, hamba kepada dunia dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Sebab benda ni adalah fitrah, macam yang Nabi SAW sebut, yang saya sebut dalam khutbah hari itu. Nabi kata apa? Yakbaru benu Adam, yakbaru ma'a husnan, hubbul mal wa tulul umur. Nabi kata akan selagi semakin panjang usia manusia, semakin besar manusia ni, maksudnya semakin lama dia hidup, semakin panjang usia dia, akan membesar bersama dengan dia dua benda. Yang pertama hubbul mal, cintakan harta, wa tulul umur, suka panjang umur. Dia tak teringat nak bersyukur. Hak ni memang fitrah semua orang lagu tu. Sebab tu kita kena jadi orang yang bersyukur, ingat kepada rezeki ataupun apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala. Ni sambut tahun baru macam yang disebut hari itu. Masa ni ulama kata dia macam modai. Saya sebut dalam khutbah hari itu. Masa ni dia macam modai. Kita orang bagi duit kat kita, suruh buat modai berniaga. Dia bagi saja ke? Mesti dia nak tengok kita usaha bagi untung. Bukan bagi saja gitu. Kalau dia tahu dah dia bagi itu, kita akan bagi rugi, kita akan buat benda yang tak elok, dia takkan bagi dia. Allah bagi kat kita umur, dia bagi kat kita modai. Modai untuk apa? Untuk kita cari sebanyak mungkin bekalan pahala, dengan cara kita buat amal soleh, dengan cara kita ikut segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu walaupun membesar bersama dengan kita hubbul mal, cintakan harta dan panjang umur ni, kita akan jadi cintakan harta ni fitrah bagi manusia, semua manusia suka pada harta. Tapi harta yang kita dapat, insya-Allah kita akan jadikan dia sebagai bekalan untuk kita. Kita akan belanjakan. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah selalu sebut dalam ayat Al-Quran ni dengan macam-macam gaya bahasa, tapi maksud dia suruh kita infak dengan apa yang Allah rezekikan pada kita. Jadi kita akan jadikan fitrah sukakan kepada harta ni untuk kita jadikan dia sebagai bekalan. Dapat harta, tuan-tuan, kita tanam dalam diri kita apa yang disebut oleh Tuan Guru Tuan Ibrahim Tuan Man tadi tu. Sekurang-kurangnya benda yang sangat mudah, benda yang sangat mudah, sedekah setiap hari. Bagi kita yang selalu main masjid, tak susah kita nak cari orang sedekah. Nabuhlah masjid sehari RM1 pun jadi ya. Kita asuh diri kita, benda sedekah ni benda sunat, kita jadikan dia wajib bagi diri kita. Sekali kita tak dapat lagi, kita akan cari, tak senang duduk, orang kata. Sama juga dengan solat duha. Walaupun benda tu sunat, memang benda tu sunat, tapi kita wajibkan atas diri kita supaya kita tak tinggal. Selagi kita tak sembahyang duha, kita jadi rasa macam tak sembahyang zuhur, rasa macam tak sembahyang fardu, duk tak senang hati. Nak cari ruang, cari peluang juga sembahyang juga duha 2 rakaat. Begitu juga dengan baca Al-Quran. Semalam dalam kuliah dia, saya balik, saya sempat pula dengar kuliah dia. Dia sebut lagi, dia kata satu cara yang kita hari ni, kita semua ada handphone, tapi saya hari ni tak bawa handphone. Benda pertama kita tengok setiap hari bila kita buka telefon, biar kita buka Al-Quran.
Dalam handphone kita boleh kata semua ada Quran. Kalau tak ada Al-Quran, ada benda lain tu karut lah. Benda lain kita boleh download. Nak download Al-Quran boleh handphone kita tak boleh, tu tak betul lah. Jadi benda pertama yang kita buka, jangan buka Facebook, jangan buka WhatsApp, jangan buka benda-benda lain. Benda pertama kita buka setiap pagi lah, biasanya pagi ya. Kita akan buka baca Quran dulu, baca 2-3 muka surat. Kalau kita boleh, kalau mampu baca 1 juzuk. Kalau mana 1 juzuk ni, kalau kita baca orang yang lancar, 1 muka surat dalam 1.5 minit ke 2 minit. Kan lama. 1 juzuk 20 muka surat kali dengan 2, 40 minit. 40 minit. Kalau kita nak kira apa yang boleh kita dapat dengan membaca Al-Quran, dengan 40 minit yang kita habiskan tu tak padan tuan. Allah bagi ketenangan yang luar biasa bila kita mampu baca Al-Quran. Ataupun balik daripada subuh, buka handphone, baca Al-Quran sikit. Balik daripada sembahyang subuh. Baik, itu berkaitan dengan gesaan supaya kita makan makanan yang baik, makanan yang halal yang Allah rezekikan. Kemudian kita bersyukur, maka kita akan jadi orang yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya disebut ciri-ciri antara benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Sebab itu bab makan ni, asal hukum dia, semua benda ni asal hukum dia adalah harus, melainkan yang diharamkan oleh Allah dan Nabi. Jadi kalau kita jumpa dalil pengharaman, maka benda tu jadi haram. Kalau tak jumpa dalil pengharaman, benda tu jadi harus. Dia berbeza dengan ibadat. Ibadat khusus ni, ibadat khusus, la ilaha, tidak ada Tuhan yang kamu sembah. Maknanya tak ada cara kita nak sembah Tuhan ni illallah, melainkan Allah, melainkan yang Allah suruh, melainkan yang Allah ajak. Kita tak boleh reka semayang sendiri, kita tak boleh reka cara ibadat sendiri. Walaupun asal dia, kita tak boleh kata tak dilarang. Memang tak dilarang, tapi tak boleh reka. Kalau kita reka, dia jadi haram. Baik. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Ayat 173. Innama harrama alaikum, sesungguhnya apa yang kami haramkan, yang diharamkan ke atas kamu, al maitata, yang pertama sekali bangkai. Bangkai binatang yang mati tanpa sembelihan, yang diluluskan ataupun yang ditetapkan oleh syarak, dengan cara yang ditetapkan oleh syarak, maka binatang itu dikira sebagai bangkai. Dia mati tanpa sembelihan yang disahkan dari sudut syarak. Sembelih juga, tapi syarak kata tak sah macam tu. Tetap makanan tu dikira sebagai bangkai. Jadi bangkai ini binatang yang mati tanpa sembelihan, yang dibenarkan oleh syarak. Jahat baru-baru ni timbul isu kata daging dan sebagainya, kan tuan? Sampai kita pun jadi takut nak makan daging. Manusia boleh buat main, cari untung dengan benda yang buat naya orang. Memanglah kita ni, kita tak tahu, kita makan. Tapi orang buat benda tu, tuan-tuan bayang, kalau 1 juta orang Malaysia yang beragama Islam makan, dia nak tanggung dosa kita semua. Kita tak tahu. Benda yang tak tahu ni terangkat kolam, dan dia tak catat kat kita, tapi dia catat kat dia. Boleh buat main tu. Betul lah hadis Nabi SAW. Dalam hadis akhir zaman, Nabi kata apa? Manusia tak kira dah dari mana cara, macam mana cara dia mendapatkan harta, asalkan dapat je. Asal dapat. Kita memang tak tahu, tuan-tuan. Lepas tu orang kampung, orang tua kampung, mereka tak makan sungguh. Kalau orang kampung saya, termasuk arwah ayah saya, tak makan daging import. Kat kampung saya tu, kalau buat kenduri, daging import pakai
pakai tuang gulai kawah tu, orang tak makan. Kita ni balas semua. Pokoknya takut hak jenis macam tu, no. Bagi hak warak memang dia tak makan. Warak lagi depa di kedai-kedai pun depa tak makan. Depa makan di rumah. Mayat, bangkai binatang yang tak kiralah binatang tu sama ada binatang yang halal atau binatang yang haram. Asal dia tak sembelih, dia jadi bangkai. Kalau binatang yang haram sembelih pun dia tetap haram. Itu satu. Kemudian yang kedua, waddama, dan darah. Darah ni darah yang mengalir. Tak kira darah apa, semua hukumnya adalah haram. Tak boleh kita makan, tak boleh kita jadikan dia sebagai makanan. Ada pula upacara minum darah lah apalah. Ni mukarut. Sebab tu kalau ada upacara kena buat sumpah apa, kena minum darah apa semua, ni semua benda-benda mengarut, bertentangan dengan syariat Islam. Dia boleh merosakkan. Darah tak boleh. Yang ketiga, walahmal khinzir. Ni semua orang reti walaupun tak terjemah. Lahma dalam ni dia sebut daging, tapi ijma' ulama apa sahaja yang datang daripada babi adalah haram. Bukan sekadar daging, walaupun tu kata kena tengok tafsir, kena tengok pendapat ulama. Sehari dia kata dalam Al-Quran, ustaz dia kata dagingnya, hak lain boleh ya. Pakat pergi ambil tulang pula buat sup. Pergi makan pula lemak dia ke, bila dia campur dengan lemak kan, ataupun apa macam-macam lah. Dalam Quran kata lahma, daging. Sebab tu kata kena tengok pada tafsir, kena tengok pendapat ulama. Kita ni orang awam, sekadar baca, nak terjemah harfian macam ni saja, terus nak mentakhrijkan hukum, tak boleh. Ijma' ulama. Sebab tu dalam Islam, saya pun duk tengok insya-Allah kan. Dah. Sikit. Dah lagi 8 minit. Lah ni kuliah cukup sehati. Duk galik tengok terlepas. Sebab tu dalam cara mentakhrijkan hukum dalam Islam, kita tak boleh baca nas terus buat keluar hukum, istinbat hukum. Orang awam tak boleh istinbat hukum. Yang boleh istinbat hukum ni adalah ulama. Sebab tu dalam Islam ada Al-Quran, ada hadis ataupun sunnah. Yang ketiga ijma'. Tiga-tiga hukum ni kita orang awam tak boleh tolak. Bukan Al-Quran hadis saja, ijma' ulama pun kita tak boleh tolak. Sebab apa? Ijma' ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan kefahaman yang betul. Bila sebut ijma' ni mana sepakat ulama, sepakat, seluruh ulama bersepakat demikian. Dalam bab babi ni ijma' ulama hukumnya haram apa saja yang mai daripada babi. Bukan sahaja daging. Tuan-tuan boleh tengok dalam mana-mana tafsir, termasuklah tafsir bahasa Melayu ni, tafsir Al-Azhar, tafsir Dr. Hamka, disebut dengan jelas. Kalau tak silap saya, Dr. Hamka dia ambil pendapat Syekh Qutub, kalau tak silap. Dia sebut berkaitan dengan ijma' ulama mengharamkan semua benda yang mai daripada babi. Tak boleh dimakan. Tak boleh dimakan. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang disembelih dengannya bagi lain nama Allah, seperti nama jin dan lain-lain, dan disebut raja. Maksud dia di sini, dia sembelih dengan tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Membaca bismillah ketika sembelih itu sunat, tapi niat kerana Allah sembelih itu adalah wajib. Baca bismillah tu sunat, tapi sembelih kerana Allah tu wajib. Tak boleh sembelih kerana yang lain. Ni hadut jadi kadang-kadang kita pun sembelih lah ayam jantan hitam pasal nak putih ubat. Lepas tu jamu orang makan.
Nak kira aku mana? Sembelih pasal apa? Dia tak boleh macam tu. Sembelih kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana yang lain. Sebab tu dia kata kalau kerana jin, sembelih untuk bagi sembahan kepada jin, kita pun pergi makan. Hak lagi karut lagi, orang bukan Islam suruh kita tolong sembelih. Pasal dia nak buat jamuan, nak jamu dia punya tok pekong, kita pun pergi sembelih. Lepas tu pakat pergi makan pula tu. Dia nak jamu dekat dia punya Tuhan, kita tolong sembelih. Sebab apa? Sebab dia nak panggil orang kita pergi makan. Tujuan dia sembelih tu dah tentu dah tujuan untuk jamu jin dia. Kita pun pergi makan, tak boleh macam tu nah. Tapi lah ni tak ada dah kot cerita-cerita macam ni. Dalam tak ada pun boleh jadi ada. Boleh jadi ada. Bila Al-Quran sebut kata macam tu, maknanya ada lah. Ada orang hak buat sembelihan kerana selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Faman itturra ghayra baghin wala 'adin fala ithma alaih. Ini pengecualian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan makan makanan yang haram. Apa dia? Faman itturra, maka bermula mereka yang sangat lapar, maka makan ia akan satu yang tersebut itu. Maksudnya dalam keadaan darurat, dibolehkan makan makanan yang haram dalam keadaan darurat, tapi ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Tak ada dah makanan lain melainkan babi sekok tu je ada. Kalau lalu makan. Tapi orang Melayu tak lalu. Orang lain tak tahu. Tapi kalau mereka tak habaq tak tahu. Ada hak lain, ada hak tu saja. Kalau tak makan kita akan mati. Dibolehkan kita makan. Satu. Yang kedua, bukan syarat kenyang. Jangan makan sampai kenyang. Makan untuk bagi tenaga untuk hidup. Ni asal ada sekok tu boleh makan, ustaz kata dia balas sekok. Tak boleh. Tak boleh. Dia syarat dia bukan kenyang. Makan untuk bagi tenaga untuk hidup. Itu je. Tapi darurat ni hanya dalam bab makan. Jangan dalam bab-bab yang lain pula. Dulu pernah dengar tak? Ada orang bagi pendapat boleh melacur kalau tak ada kerja lain. Bisa dengar pendapat tu. Ni bukan cerita bab makan ni. Berlambak lagi kerja lain, berlambak balik, pergi motong getah, pergi kutik tin ke apa ke, boleh makan apa tu. Dia kata boleh melacur pula dah. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Ini cerita darurat dalam bab makan. Ghairu baghin wala 'adin. Itu dia kata. Tiada buruh, yakni melawan raja, dan tiada sengaja menyamun di jalan. Maksudnya dalam keadaan yang darurat, kita dibenarkan untuk makan yang sekadar yang kita perlu, bukannya dengan cara kita, tapi tak boleh dengan cara kita buat kerja haram. Buat kerja haram untuk cari makan tak boleh. Buat kerja haram tak boleh untuk kita cari makan. Dia kata darurat tadi ni maksudnya tak ada benda lain dah ada tu je boleh makan. Kita pun boleh makan hak tu. Tapi tak ada kerja lain dah, ada kerja tu lah. Tu mohong. Mana ada kerja tu saja, kerja lain melambak lagi. Tu hak orang nak cari cara mudah. Sebab tu cara disebut ni, cara menyamun dan sebagainya yang melampaui batas tidak dibenarkan. Melalui batas-batas yang ditetapkan oleh syarak, cara kita nak dapatkan makanan tu tak boleh. Tak boleh kita dapatkan dengan cara demikian. Fala ithma alaih, maka tiada dosa atasnya. Allah kata orang yang dalam keadaan darurat tapi dia tidak melampau dalam bab nak mencari makanan yang halal tadi, dia dibenarkan makan dan dia makan tu tak berdosa. Allah kata fala isma alaih innallaha ghafurur rahim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang amat maha pengampun
lagi Maha Penyayang. Maksud Islam ni bukannya sampai pada tahap nak menyusahkan manusia. Tidak ada satu pun dalam syariat Islam tujuan dia untuk menyusahkan manusia. Ada orang tanya Dr. Hamka, saya terbaca kisah dia, pasal apa babi tak boleh makan? Dia kata susah saya nak jawab. Orang tanya Dr. Hamka, pasal apa babi babi tak boleh makan? Kalau pasal penyakit, sebab dia ada kuman, kalau kita masak kuman mati. Pasal apa? Pasal dia makan benda kotor. Habis ayam duk makan tai, kita boleh makan ayam? Jawab Dr. Hamka, kita orang beriman yakinlah bila Allah larang, itu maknanya benda tu diharamkan sendiri oleh Allah, yang manusia tak tahu keburukan dia. Manusia tak boleh fikir, manusia tak boleh nak berfikir tentang keburukan dia, maka Allah tetapkan. Bila Allah tetapkan, kita orang beriman terima dulu. Allah tetap kata babi ni haram, bukan untuk umat Nabi Muhammad SAW saja, semua umat Nabi yang terdahulu, sehinggalah termasuk kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Kalau tengok dalam Taurat, tengok dalam Injil, memang babi diharamkan. Memang babi diharamkan. Kalau orang kata orang Kristian boleh makan babi, muhung. Itu muhung. Mereka ubah, mereka cari jalan nak makan. Ini macam-macam lah. Tapi sebenarnya memang Allah dah haramkan daripada dulu babi ini. Mungkin ada benda yang manusia tak mampu untuk cari tang mana. Sebab tu disebut bila mai perintah Allah, tak perlu kamu kaji hikmahnya, taat dia, maka kamu akan dapat hikmahnya. Tapi kalau benda tu mai perintah makhluk, perintah manusia selain daripada Allah dan Rasul, kamu kaji dulu hikmah dia, baru kamu taat. Kalau kamu kaji jumpa hikmah, jumpa kebaikan, taat. Kalau kamu kaji tak jumpa kebaikan, tak payah nak taat. Kalau benda tu perintah makhluk. Tapi perintah Allah tak payah kaji. Sebab tu dia kata tak boleh nak jawab pasal apa babi diharamkan. Kita jawab dengan cara sains, depa ada hujah depa. Jawab dengan cara apa? Depa ada hujah depa. Malah kalau kata tak sedap, bagi depa hak tu hak paling sedap kali. Hujah tak sedap tak boleh pakai. Kalau tak sedap, mereka tak pulun. Semua benda nak campur, nak bagi sedap, nak campur binatang tu, nak bagi sedap. Tak tahu, bagi mereka sedap, kan? Jadi dia tak perlu cari. Sebab apa? Yang penting benda tu Allah haramkan. Apa hak Allah sebut, dia kata had dia. Benda yang Allah sebut tu dia dah tahu dah. Contoh kata zina, Allah kata sebat 100 kali. Pasal apa Allah hadkan benda ni? Manusia tak mampu cari penyelesaian. Manusia tak mampu cari penyelesaian untuk mengatasi masalah ni. Rompak, potong tangan. Pasal apa Allah tetap? Tak ada hukuman, tak ada. Allah tak boleh biarkan kita nak buat sendiri. Allah dah biar dah kat kita buat sendiri, tak selesai-selesai masalah. Sebab apa hak ni Allah tahu. Ini saja cara yang boleh boleh kawal manusia. Jadi bab babi ni pun sopa lah. Sebab tu kalau kita bab haram babi ni kita boleh ikut, bab lain kita kena ikut lah hak Allah tetap. Terus duk cari hikmah, tak payah duk cari. Dia orang tanya, confirm ke kalau potong tangan orang tak mencuri dah? Terus duk tanya lah hak tu. Kita orang Islam tak payah tanya. Tu Dr. Hamka kata tak boleh nak jawab. Tu Dr. Hamka tak boleh nak jawab. Ada benda boleh jawab, dia jawab sedap. Orang cerita kat dia, kalau tuan-tuan, dia satu ada soalan, orang tanya, belajar lah. Orang tanya bab orang nak petikai bab perintah menutup aurat. Dia kata kami pergi Mekah, dia kata pelacur pakai hijab, pakai niqab. Orang kata maknanya orang hak menutup aurat ni tak jamin baik lah. Dr. Hamka kata saya baru balik daripada England, tak jumpa pula pelacur di sana. Dia kata takkan tak ada. Dia kata benda ni atas kita. Kalau kita ni orang yang baik, pi dengan tujuan yang baik, Allah lorong benda yang baik ya. Tapi kalau kita ni orang jahat, pi dengan tujuan nak cari benda tu, pi di Mekah pun jumpa dia. Sengap terus orang. Sengap terus. Pi Mekah jumpa pelacur pakai tudung dia, pakai niqab, pakai purdah lagi.
Pi Los Angeles, pi England, dia kata aku tak jumpa pun. Hampa cari, hampa jumpa. Tak usah duk petikai benda hak Allah suruh tu, duk nak petikai tu, duk nak cari hikmah, duk nak petikai hak Allah suruh. Lepas tu dia kata benda hak Allah suruh ni kita orang Islam terima. Tak usah duk cari hikmah dia. Hikmah Allah bagi sendiri. Allah akan bagi hikmah dia, pasti Allah akan bagi. Tapi kalau kita duk cari-cari, kita takut sampai pada satu tahap kita merendah-rendahkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pada tahap kita merendah-rendahkan perintah Allah, kita kata tak ada faedah dan sebagainya. Nauzubillahi min zalik. Takut-takut boleh merosakkan akidah. Sebab tu saya sebut tadi, kalau kita boleh terima pengharaman babi secara total, tanpa alasan, tanpa sebab, tanpa kita kaji hikmah, hak lain-lain sepatutnya kita terima. Apa saja yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis baginda, maka kita terimalah tanpa kita selidik hikmah dia. InsyaAllah kita jadi orang yang benar-benar beriman. Wallahu alam, cukup sekadar itu pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung seterusnya, ayat yang seterusnya nanti berkaitan dengan orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang diturunkan oleh Allah SWT dalam kitab. Apa hukuman yang Allah akan beri kepada orang yang macam ni, insyaallah. Marilah sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta rahmanur rahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhi